Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jija Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan Afizi, hari ini hari Rabu, hari ketiga untuk minggu ini, dan sebenarnya pelbagai yang kita lalui sejak pada hari Sabtu itu, Ahad dan kemudian Isnin, angkat sumpahnya, dan rasanya satu hari yang sangat sibuk untuk satu minggu yang sangat sibuk untuk pengamal media, dan banyak sebenarnya cerita-cerita yang kita akan kongsikan minggu ini, minggu hadapan, dan lebih-lebih lagi moratorium pun dah habis kan, Afizi? Ya, betul tu. Bermula hari ini 30 September adalah hari yang terakhir untuk permohonan moratorium itu, dan apabila ia berakhir sudah pasti bagi mereka yang tidak memohon lanjutan moratorium secara bersasar yang telah pun diusahakan ataupun dikemukakan oleh kerajaan, ini akan memberikan mereka, saya kira apabila tidak memohon itu anda sudah mempunyai capability untuk membayar semula pinjaman-pinjaman yang anda lakukan dan sebagainya, dan seperti gesaan bukan sahaja daripada pihak bank, agensi-agensi berkaitan, institusi keuangan juga telah pun menggesa supaya permohonan moratorium lanjutan secara bersasar ini tidak dibuat secara saat-saat akhir, kerana akan menyukarkan pihak bank untuk orang kata proses perkara berkenaan, kerana prosesnya mungkin mengambil masa sehingga 14 hari untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi kita harapkan apabila proses moratorium ini berakhir, tidak lagi ada cakap-cakap ataupun rintihan yang menyatakan bahawa mereka sukar untuk membayar pinjaman dan sebagainya, kerana tempoh telah pun diberikan agak lama oleh pihak bank dan juga kerajaan untuk memastikan bahawa penstrukturan semula pinjaman itu boleh dilakukan oleh peminjam dan sebagainya, dan kita harapkan apabila ia telah pun berakhir tiada isu mengenai perkara ini, dan kalau betul anda masih memerlukan pinjaman, tolong berjumpa dengan pihak bank untuk melihat kepada menstrukturkan semula pinjaman anda supaya anda tidak terbeban, kerana ketika ini kita faham bahawa COVID-19 menjengah Malaysia dengan dalam keadaan yang kita tidak bersedia dan sebagainya. Ada yang terpaksa dibuang kerja, sukar untuk mendapatkan pendapatan dan juga sumber-sumber makanan dan untuk diletakkan di atas meja buat keluarga, dan kita harapkan pada fasa-fasa ini bertahanlah seketika sehingga kita jumpa solusinya, iaitu penawar COVID-19 itu sendiri. Okey Gigi, mungkin minggu lepas betul Gigi cakap sibuk sangat PRN Sabah berlangsung. Lepas tu negeri Sabah ni COVID-19 pun sedang mengalami peningkatan di negeri itu. Jadi minggu lepas banyak sangat cerita mengenai negeri Sabah kan Gigi? Dan dalam masa yang sama saya tertarik dengan muka hadapan akhbar The Star ini yang mengatakan bahawa 3 minggu ke hadapan ini merupakan satu minggu yang sangat penting kerana kita nak melihat ada tak perubahan dalam lekuk pandemik kita, kerana ramai pengamal media dan juga kaki tangan kerajaan, tak kurang juga pemimpin-pemimpin politik ramai yang tertumpu ke Sabah, pergi ke Sabah untuk melakukan kempen dan sebagainya. Kes pun mula naik, dan bila mereka pulang ke Semenanjung itu yang dimaksudkan crucial 3 weeks, yang mana 3 minggu di hadapan ini untuk melihat sendiri macam mana perubahan lekuk pandemik itu, adakah menaik atau bagaimana, dan adakah akan muncul kluster-kluster baru atau akan muncul kluster election. Itu yang sering dia katakan. Dan tambah kalau dekat social media ada trending PKP 2.0 kalau Gigi perasan. Ramai yang membincangkan mengenai PKP 2.0, tapi tolonglah faham ketika ini bukannya kerajaan tidak mengambil berat soal kesihatan dan sebagainya, tetapi apabila kita melaksanakan PKP, sehari saja kita hilang 2.4 bilion ringgit. Itu adalah kerugian yang terpaksa kita alami apabila PKP itu dilaksanakan pada bulan Mac sehingga bulan Mei kalau tak salah saya kan. Mei, dan itu adalah yang terpaksa membuatkan ramai syarikat-syarikat membuang pekerja dan sebagainya, dan kita tak mampu lagi untuk nak afford another PKP. PKP sekali lagi kita akan alami waktu-waktu yang sukar. Dan kalau kita lihat perkara-perkara yang sama juga berlaku di negara-negara seperti di Eropah, di Korea Selatan, Jepun yang mengalami peningkatan semula kes jangkitan COVID-19. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tidak melaksanakan perintah berkurung secara keseluruhan negara itu. Mereka hanya melaksanakan perintah berkurung secara bersasar di kawasan-kawasan yang mengalami peningkatan kes jangkitan, dan itulah yang kita sedang melakukan sekarang ini. Dan KKM, kalau kita lihat report sejak daripada beberapa hari lepas, hantar petugas KKM, kaki tangan KKM ke Sabah, hantar mesin ventilator ke Sabah, hantar
PPE, pakaian PPE ke Sabah untuk memastikan bahawa segala bekalan di kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD di Sabah itu dapat kita samaratakan dan kita pastikan bahawa penyebaran dia tu tidaklah begitu orang kata apa, teruklah di Sabah, di kawasan PKPD di Sabah, yang 4 kawasan tu kan. Dan sebenarnya kegusaran ramai ini, Hafizi, adalah kerana mereka takut daripada Sabah tu pergi ke Semenanjung. Dah Ada sebenarnya. Tapi kita harapkan dengan kebijaksanaan KKM mengambil langkah yang terbaik pada ketika ini untuk membantu semua sekali kita rakyat Malaysia agar kita dapat sama-sama berwaspada mengelakkan daripada kita dijangkiti COVID-19 itu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita melihat bercakap mengenai COVID-19 ini, masih lagi kita bercerita mengenai vaksin dan bagaimana keadaan vaksin ataupun ketika ini di Malaysia, apa yang kita ambil. Ini antara perkembangan terbaru. Malaysia telah memutamatkan pemilihan vaksin COVID-19 pada awal 2021 dan menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Khairi Jamaluddin Abu Bakar, kerajaan berkemungkinan memutamatkan pemilihan vaksin COVID-19 menjelang awal tahun hadapan, iaitu 2021. Beliau berkata data daripada beberapa ujian klinikal vaksin COVID-19 yang berada pada fasa ketiga ini dijangka akan dianalisa pada hujung tahun ini. Dan menurut beliau, MOSTI juga sedang berbincang dengan KKM, Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Peguam Negara mengenai implikasi undang-undang dan model perolehan bagi vaksin COVID-19. Katanya kita juga sedang berbincang dengan syarikat-syarikat farmaseutikal antarabangsa lain bagi pembekalan terus tanpa melalui pelan peruntukan vaksin COVID-19. Dan kita tahu bila kita nak bawa masuk vaksin itu ke dalam Malaysia, pastinya kos satu perkara utama yang perlu diambil kira. Dan juga pengagihan itu bagaimana, adakah kita semua akan dapat percuma, itu semua nanti mungkin akan dibawakan dari masa ke semasa dan yang pastinya akan dimutamatkan pada awal tahun 2021. Ya, betul tu. Dan kita lihat perkembangan vaksin COVID-19, ada lebih kurang hampir 200 pembangunan vaksin COVID-19 di seluruh dunia ini dan ada yang berpotensi sekarang ini. Contohnya di Rusia telah pun diedarkan kepada ratusan penduduk di beberapa buah bandar vaksin COVID-19 itu, dan di China juga katanya telah pun fasa klinikal fasa ketiga menunjukkan hasil-hasil yang memberangsangkan hasil daripada ujian klinikal fasa ketiga itu terhadap orang ramai, dan fasa ketiga ini perlu dijalankan dalam masa beberapa bulan dan melibatkan ratusan ribu sukarelawan untuk menerima vaksin COVID-19 ini untuk memastikan bahawa segala data yang dan juga keberkesanan vaksin COVID-19 itu dapat dijalankan dengan selamat kepada penerimanya nanti, kita semualah nanti. Dan sudah pasti apabila Malaysia melihat tempoh jangka masa panjang, kalau kita lihat sekarang baru September nak masuk Oktober, awal tahun 2021 baru kita buat pemilihan vaksin, dan ini melihat kepada orang kata kajian terlebih dahululah, vaksin-vaksin sedia ada dan sebagainya. Kita ada sertai COVAX, iaitu gabungan vaksin global antarabangsa. Dalam masa yang sama kita ada juga buat perjanjian, akan membuat perjanjian dengan China dan juga Rusia, dan itu adalah antara negara-negara yang kita pilih vaksin COVID-19 yang kita lihat berpotensi dan mengambil masa yang lama untuk kita pilih betul-betul. Kalau tak betul nanti susah. Dan apabila vaksin menjengah Malaysia nanti, perlu kita lihat pembahagian macam Gigi cakap tadi, nak bahagikan dahulu kepada petugas barisan hadapan, doktor, jururawat dan sebagainya untuk memastikan bahawa sistem kesihatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak lumpuh. Dan dalam masa yang sama juga lihat kepada harga vaksin COVID-19 itu mahal ke tidak, mampu ke tidak. Golongan B40, golongan miskin, itu adalah mereka-mereka yang perlu kita beri perhatian juga untuk memastikan bahawa vaksin COVID-19 ini diedarkan dengan secara adil dan juga saksama. Dan yang pastinya kepimpinan di barisan MOSTI itu telah mengambil langkah yang sangat baik, dan kita harapkan vaksin itu akan kita perolehi secepat mungkin tahun hadapan. Dan kita bercakap mengenai satu lagi perkara, bercakap mengenai PRN Sabah juga kan. Beberapa individu ataupun pengamal media dah mula pulang, saya kira daripada semalam. Pengundi ramai. Dan editor kanan kita Nazri Kahar juga ada berkongsi gambar yang beliau terpaksa dikuarantinkan. Itu satu langkah yang sangat baik. Dan ini menurut KP, Ketua Pengarah Kesihatan, ada mengatakan bahawa individu negatif yang tidak bergejala pulang dari Sabah tidak diwajibkan
diwajibkan kuarantin. Dan katanya mereka yang pulang dari Sabah diuji negatif COVID-19, tidak bergejala serta tidak mempunyai kontak rapat dengan individu disahkan positif, tidak wajib menjalankan kuarantin selama 14 hari. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Bagaimanapun beliau berkata mereka yang berkenaan dinasihatkan menjalani kawalan kendiri termasuk berada di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari itu. Juga dinasihatkan untuk tampil ke pusat kesihatan daerah atau klinik kesihatan untuk membuat ujian swab pada hari ke-13 bagi memastikan mereka benar-benar bebas daripada COVID-19. Dan ada juga pakar mengatakan bahawa tidak boleh duduk di rumah kerana ramai yang gagal kalau duduk di rumah. Betul. Sebelum ini. Sebab Hafizi, kita imbas sedikit, Gigi, ramai, bukan pakar kesihatan, bukan seorang dua orang, ramai yang menyatakan bahawa mereka bimbang dan rakyat Malaysia sendiri pun bimbang. Sebab kita tahu kawalan kendiri ini perlu memerlukan satu disiplin diri yang begitu tinggi untuk kekal di rumah. Itu adalah perkara yang gagal dilakukan mengambil kira pembelajaran ataupun pengajaran yang berlaku pada kluster Siba Gangga. Balik ke Malaysia, diarahkan untuk kuarantin di rumah, tetapi pergi ke restoran sendiri, menjangkiti pelanggan, menjangkiti pekerja, menjangkiti anak-anaknya. Dan ini juga berlaku apabila mereka yang pulang daripada luar negara itu, kita lihat laporan-laporan ada tular di media makan, di kedai makan, di bank-bank, pergi ke bank, tidak menjalani kuarantin diri di rumah. Dan ada juga yang potong gelang tangan merah jambu tu dan buang begitu saja. Dan itulah perkara kawalan kendiri yang gagal dan orang kata diberi perhatian lebih oleh pakar-pakar kesihatan yang menyatakan bahawa tak perlu adakan kuarantin di rumah HSO dan sebagainya, kerana kita tahu mengambil faktor kluster Siba Gangga yang gagal itu dan menyebabkan penularan berlaku di Kedah sehingga menyebabkan PKPD dilaksanakan dan sebagainya. Jadi ada keperluan untuk memastikan bahawa mereka yang pulang dari Sabah terus dibawa ke pusat-pusat kuarantin yang sedia ada. Buka semula pusat-pusat kuarantin di MAEPS sebagai contoh untuk kuarantinkan mereka selama 14 hari. Kerana kita tahu COVID-19 ni kadang-kadang dia menunjukkan gejala, kadang-kadang tidak menunjukkan gejala. Kadang-kadang kita test negatif, esok lusa kita test lagi, tiba-tiba positif, Gigi. Betul, itu yang dikatakan oleh Profesor Datuk Dr. Awang Bugibah Awang Mahmud, iaitu pakar epidemiologi yang mengatakan bahawa perintah HSO ni bukanlah di rumah. Perintah HSO di rumah bukanlah pilihan terbaik dalam mengawal penularan COVID-19 melibatkan pengembara yang baru pulang dari Sabah. Dan katanya langkah yang paling baik adalah kuarantinkan mereka di pusat kuarantin seperti yang dilakukan sebelum ini. Dan menurutnya Malaysia pernah mempunyai pengalaman virus merebak dengan cepat disebabkan ada individu tidak mematuhi perintah kuarantin di rumah. Dan bagi individu mereka yang baru pulang daripada Sabah itu perlu melihat kembali isi rumah anda itu. Adakah sesuai anda melakukan kuarantin di rumah? Anda dari luar, dari Sabah, ada anak-anak mungkin. Adakah sesuai untuk duduk di rumah bersama keluarga menjalani kuarantin, atau anda perlu cari tempat yang sesuai untuk anda asingkan diri selama 14 hari sehinggalah hari ke-13 tu untuk anda jalani ujian swab yang telah diperintahkan itu. Ya, betul tu. Dan salah satu perkara juga yang saya nak bawakan kepada anda semua adalah ramai yang berbincangkan mengenai PRU 15 dan sebagainya selepas PRN Sabah itu dijalankan. Tapi ini adalah kata daripada seorang individu juga tokoh, Tan Sri Lamtai. Beliau juga sedang menyaksikan awal pagi sekarang ini. Beliau menyatakan kepada saya bahawa tangguh dahulu PRN ataupun segala perkembangan politik dan negara ini kemungkinan besar boleh juga kita tangguhkan terlebih dahulu untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 itu tidak menular, kerana kita baru saja selesai proses PRN Sabah. Tapi kita lihat bahawa kes semakin meningkat dan kita faham kemungkinan besar mereka ataupun pihak berkuasa benarkan PRN Sabah itu dijalankan terlebih dahulu supaya, kerana itu juga penting untuk kita selesaikan dalam masa terdekat. Tapi dalam masa sama COVID-19 telah pun kembali meningkat dan itu adalah perkara yang kita bimbangkan kalau kata kita laksanakan PRU 15 secara dalam tempoh yang terdekat ini, Gigi, sebelum kita dapat vaksin dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama, Gigi, kita nak melihat kepada ramai yang bincangkan. Kita tahu kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat
tapi ini adalah daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita sendiri, Tan Sri Dr. Noor Hisham, menyatakan bahawa penularan COVID-19 dalam negara kita masih lagi dalam keadaan yang begitu terkawal kerana kadar kebolehjangkitan RO atau disebut sebagai R0 adalah kurang daripada 1.6 dengan kadar ketika ini adalah pada 1.39. Dan RO ini ketika ini adalah 1.39 dan masih dalam keadaan terkawal. Dan tahap kritikalnya adalah apabila ia mencecah 1.6 dan kalau kita lihat di Sabah kira-kira 1.42, kita masih dapat mengawal penularan dengan syarat kita terus melakukan yang terbaik dengan langkah-langkah kesihatan awam di kawasan-kawasan masing-masing. Dan mengambil contoh Sabah, Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa pelbagai langkah kesihatan awam telah pun diambil sejak sebelum pilihan raya negeri PRN, termasuk kawalan sempadan dan sekatan jalan raya, namun tindakan tidak dibuat secara rasmi. Dan ini adalah saranan ataupun jaminan lah, bagi saya satu jaminan daripada KKM supaya orang ramai tak perlu panik, melakukan pembelian panik ke apa ke dan sebagainya, PKP 2.0 ke, itu semua masih lagi belum. Ya, perbincangan itu boleh kita lakukan tapi ia masih lagi belum dilaksanakan. Dan ini adalah jaminan daripada KKM sendiri bahawa kes COVID-19 negara kita ini sekarang ini 30 September masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Ya, kita nak tengok juga kepada perkembangan angka terkini kes COVID-19 dalam 24 jam ni. Kalau kita lihat dicatatkan 101 kes. Masih 3 angka Masih 3 angka dan adanya 4 kluster yang asalnya daripada Sabah. Dan kalau kita lihat daripada perkembangan ini 101 kes yang dicatatkan itu dengan Sabah terus menjadi negeri paling banyak menyumbang kepada statistik berkenaan, iaitu 73 kes. Dan kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, daripada keseluruhan kes baru, 4 adalah kes import, manakala 97 penularan tempatan, iaitu membabitkan 93 warga negara dan 4 bukan warga negara. Dan selain itu beliau berkata 4 kluster baru direkodkan hari ini. Semalam dia ada umumkan perkara itu, iaitu kluster Jalan Bomba, kluster Jalan Utara di Sandakan, kluster Benteng PK di Kelang dan kluster Bakawali di Johor Bahru. Dan Dr. Noor Hisham berkata 73 kes baru di Sabah, 51 membabitkan kluster Bangau-Bangau, diikuti kluster Jalan Bomba, kluster Benteng ada 2, kluster Quarters ada 2 dan kluster Jalan Utara juga mencatatkan 2 kes. Setakat ini secara keseluruhannya Malaysia mempunyai 123 kluster, 99 telah pun tamat dan kita masih ada lagi dalam 24 macam tu, 24 kluster masih lagi ongoing dan sedang dalam pemerhatian KKM itu sendiri. Okey Gigi, saya rasa cukuplah pasal COVID-19 tapi kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Ya. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi, Afizi. Kita masih nak bercakap mengenai pelantikan, betul, pelantikan Datuk Seri Haji Muhammad Noor sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, kerana ada juga cakap-cakap yang mengatakan bahawa pihak UMNO dan juga Barisan Nasional tidak berpuas hati kerana Ketua Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Noor tu adalah daripada Parti Bersatu Malaysia kan, daripada Parti Bersatu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat sebelum ini ada pelantikan juga dibuat daripada Parti Bersatu, iaitu Perdana Menteri kita adalah daripada Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga Menteri Besar Perak pun daripada Parti Bersatu. Dan ini timbulnya cerita mengenai UMNO dan BN ini UMNO dan BN tak setujulah dengan portfolio sebab mereka adihan portfolio itu. Ramai yang mengatakan bahawa mereka mempunyai kerusi yang lebih banyak daripada Bersatu. Mengapa mereka tidak diberikan kedudukan itu? Adalah, dan ini sebenarnya bukanlah rahsia tertutup, ini sebenarnya rahsia terbuka yang telah pun dinyatakan oleh Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Muhammad Zahid Hamidi. Dan kalau kita lihat perkembangan politik tanah air ini juga, dia sangat menarik, dia seperti drama juga yang berlaku, bukan saja di pihak Bersatu dan juga UMNO, di sebelah pihak pembangkang pun saya lihat ada juga yang cucuk-cucuk, orang kata Bersatu dan juga UMNO ini, yang dilihat kata apalah gunanya diberikan banyak kedudukan nombor 1 itu kepada Parti Bersatu dan sebagainya. Itu adalah cakap-cakap dari sebelah pihak dan orang kata drama politik lah yang berlaku sepanjang PRN bagaimanapun Sabah.
Bagaimanapun bila kita cakap pasal mengenai perkara ini, Datuk Seri Hajiji ada menafikan perkara itu. Dia kata mana ada spekulasi tidak puas hati, UMNO ada dekat sini. Dia merujuk pada sidang media yang anda lihat daripada muka hadapan berita yang kita bawakan ini. Dan katanya tiada spekulasi bahawa pemimpin UMNO dan BN tidak setuju dengan agihan portfolio ketika ini. Dan kalau kita lihat cukup-cukuplah berkenaan spekulasi, pertelagahan politik ini, kerana sekarang ni kes COVID-19 pun semakin hari semakin naik di Sabah, dan rasanya PRN Sabah pun dah selesai dengan pelantikan Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji. Rakyat penat Ji. Penatlah. Penat. Pengamal media pun sangat penat, dan rasanya sudah masanya kita menilai kembali langkah kewaspadaan yang diambil, sebab sekarang ni terutamanya di Sabah, kerana sekarang ni pun semakin hari semakin banyak kes-kes penularan di Semenanjung yang membabitkan lokasi beli belah daripada mereka yang baru pulang daripada Sabah itu. Ya, betul tu. Dan itu yang bagi saya, apabila PRN Sabah selesai, harapan rakyat Sabah adalah memastikan bahawa COVID-19, angka COVID-19 di negeri itu menurun, dan dalam masa yang sama keadaan dan juga struktur ekonomi negeri Sabah itu membangun, dan memastikan bahawa segala kebajikan rakyat Sabah itu terjamin di bawah pemimpinan yang baru dilantik ini. Dan apabila diberi mandat oleh rakyat, ini adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kepimpinan, dan ramai sebenarnya akan melihat segala langkah polisi dasar yang akan dirangka, perkara-perkara baru. Dan banyak apabila kita pergi PRN Sabah, isu-isu yang sering kali dibangkitkan oleh rakyat Sabah yang telah pun ditemubual oleh editor juga wartawan-wartawan pasukan Esrul Awani yang di Sabah itu, melihat kepada isu pembangunan, isu jaringan internet, isu sumber bekalan air yang bersih, isu pemilikan tanah. Itu adalah perkara-perkara isu-isu yang perlu diselesaikan dengan segera untuk memastikan bahawa orang kata negeri Sabah ini dapat membangun dengan makmur seiring dengan negeri Sarawak, seiring dengan Semenanjung juga, dan tidak ada jurang di antara kesemua negeri di dalam negara ini. Ya, tak kisahlah UMNO ke BN ke Bersatu, yang penting anda sudah menang, sudah selesai. Jadi masa inilah untuk ambil tanggungjawab itu, laksanakan apa yang telah dijanjikan. Dan kita juga nak bawakan satu lagi laporan ini yang diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mengatakan bahawa amalan politik berasaskan kaum perlu dihentikan di negara ini kerana ia boleh menjejaskan hubungan antara masyarakat. Dan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia adalah negara yang bermasyarakat majmuk dan mempunyai sentimen sendiri, dan katanya saya berpandangan ini tidak boleh berterusan walaupun tidak dapat hapuskan secara keseluruhan isu politik resis ini. Saya harus tangani ianya sedaya mungkin. Ini kerana negara kita terdiri pada masyarakat majmuk yang mempunyai sentimen masing-masing, justru ia mampu mengundang kesan yang tidak baik. Ya, dan beliau juga akui terdapat kenyataan khususnya di media sosial yang mampu mengguris sensitiviti sesetengah pihak dan juga agenda. Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai politik berasaskan kaum ini, ia bukanlah satu perkara yang baru. Benda ni dah lama dan banyak kali dibincangkan. Kita semua mahu beralih daripada politik berasaskan kaum ini pergi kepada politik yang lebih bersih, bukan untuk kita mengamalkan politik kotor berasaskan kaum, berasaskan pribadi. Itu adalah perkara-perkara yang perlu dibuang untuk memastikan bahawa arena politik tanah air negara kita ini akan melalui satu perkembangan yang baru. Dan kalau kita lihat perkembangan, ada politik-politik baru, parti-parti politik baru ditubuhkan, pejuang muda yang bersuara, anak muda dan sebagainya. Dan kita harapkan apabila parti-parti baru ini ditubuhkan, ia membawa naratif yang baru kepada arena politik tanah air negara dan tidak bertunjangkan kepada politik berasaskan kaum, berasaskan peribadi dan sebagainya. Dan kita harapkan ia dapat, bagi saya seruan Perdana Menteri ini, memang isu ini dah lama, tapi ini bagi saya satu naratif ataupun orang kata permulaan baru kepada politik kita selepas PRN Sabah ini, Gigi. Dan kita nak beralihkan kepada satu lagi berita. Berita apa tu, Fizi? Okey, berita itu anda boleh baca di astronews.com berkenaan dengan Sultan Johor buat kejutan hadiahkan 10 jururawat Wad Diraja
kereta. Saya suka Bayangkan, berita Gigi. ni. So Gigi cerita sikit apa berita ni. Ini kan kita selalu mewawarkan betapa besarnya jasa barisan hadapan itu. Kita bukan hanya nak iktiraf mereka dari segi jasa juga, tapi dari segi material juga sangat penting. Pengiktirafan material itu. Ini salah satu contoh yang saya rasa sangat baik apabila Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar mengurniakan 10 kereta Pro 2 MyV kepada 10 jururawat yang bertugas di Wad Diraja Hospital Sultanah Aminah HSA, dan menerusi hantaran terbaru di laman sosial Facebook rasmi baginda. Pemberian itu sebagai menzahirkan penghargaan di atas sumbangan serta khidmat mereka kepada Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor. Dan saya ucapkan tahniah kepada 10 yang menerima kereta berkenaan dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk tujuan anda terus berkhidmat. MyV kot, King of Highway orang kata. Kan? Okey, apa pun kita harapkan ini adalah satu kurniaan yang terbaik dan kepada 10 jururawat daripada Wad Diraja ini, dan kita juga boleh orang kata ambil pengajaran apa yang dilakukan oleh Sultan Johor ini adalah satu perkara untuk orang kata memberi penghargaan lah kepada jururawat yang telah membuat khidmat di Wad Diraja ini. Okey, Gigi, saya rasa itu saja yang dapat kita bawakan di astrouni.com, dan anda boleh saksikan banyak sebenarnya perkembangan tanah air dan juga dalam juga luar negara itu sendiri di astrouni.com, dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Ingat, kita jaga kita, rakyat jaga kita, rakyat jaga rakyat ke macam mana? Rakyat jaga rakyat. Okey, kita akan kembali selepas ini. Kita akan jumpa lagi anda selepas ini Awani Pagi di hari-hari yang seterusnya. Saya Hafiz Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.